kan tidak ada amalan boleh challenge dengan jihad. Sahabat tanya sampai 3 kali kepada Nabi, ya Rasul, ada tak amalan yang boleh challenge jihad? Ma ya'dilul jihad, Nabi sebut. Tidak ada. Tetapi walaupun dia ibadat paling hebat, perkara yang sangat dituntut iaitu jihad ini, namun bulan Muharram berhenti, tak dibenarkan. Luar biasa sekali, peperangan tak dibenarkan. Bulan Muharram ini seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu daripada bulan yang Allah nyatakan dalam surah At-Taubah sebagai bulan-bulan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah sebut, aku cipta bulan ini ada 12 bulan dan aku tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi lagi, dan di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang suci, kata Allah. Allah tidak sebut bulan apa dalam surah At-Taubah, tetapi dihuraikan oleh baginda Nabi dalam satu hadis daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi menjelaskan keempat-empat bulan tersebut. Inna zamana qad stadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Zaman itu, kata Nabi, dia berputar sebagaimana bentuknya ketika mula-mula Tuhan mencipta langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 yang dihormati. Salasun mutawaliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar allazi baina Jumadi wa Sya'ban. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan yang terpisah iaitu Rajab Mudhar yang duduk di antara Jamadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Hadis Bukhari dan Muslim. Senang cerita, bulan Muharram yang bakal kita temui ini adalah bulan yang sangat dimuliakan dalam agama kita. Sehingga kan dalam surah Taubah ayat 36 di hujungnya Allah Ta'ala sebut, fala tazlimu finna anfusakum, jangan kamu zalimi diri kamu pada bulan-bulan ini. Ulama bahaskan, kalau bulan Muharram berjihad pun tak boleh, apatah lagi berjahat, lagi tak boleh. Jihad pun tak boleh, buat jahat pun tak boleh juga. Jangan kau zalimi diri kamu pada bulan-bulan Muharram ini. Maknanya kalau ada di kalangan kita nak juga buat kerja tak senonoh, janganlah buat bulan Muharram, buatlah bulan lain pula, sebagai menghormati bulan Muharram. Kata Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Lataif Ma'arif, Allah muliakan bulan-bulan yang Muharram ini sebab dia sama level dengan bulan-bulan yang lain daripada segi keistimewaan. Kata Hasan Al-Basri, bulan Ramadan dia champion sebab dia ada Lailatul Qadar 21 sampai 30, itu time frame untuk Lailatul Qadar. Bulan Zulhijjah dia champion sebab 9 sampai 13 ini time frame orang buat haji dan juga korban. Muharram pula dia champion sebab dia ada 10 Muharram, yang mana 10 Muharram ini terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku di kalangan para nabi-nabi terdahulu. Yang ini kita tak berhajat nak terangkan, nanti panjang pula huraian kita. Satu lagi keistimewaan bulan Muharram ini adalah dialah satu-satu bulan yang Nabi sebut sebagai bulan Allah. Ada 12 bulan, Ramadan pun tak disebut bulan Allah, Syaban pun tak dapat, tetapi Muharram dapat. Walaupun semua 12 bulan ini makhluk ciptaan Allah, tapi Muharram meraih keistimewaan khusus, disebut Syahrullah. Dalilnya satu hadis yang terkenal, afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa selepas puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram, kata Nabi. Wa afdhalus salah ba'dal faridah salatul lail. Semayang paling first class selepas daripada semayang fardu adalah semayang malam. Ulama membahaskan, antaranya Imam As-Suyuti dalam kitab Syarah Suyuti ala Sahih Muslim, dia bincangkan kenapakah dinamakan Syahrullah. Kata beliau, bulan-bulan yang kita kenal dengan bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, macam-macam lagi, nama-nama bulan ini telah wujud sejak zaman berzaman lagi, sejak zaman jahiliyah. Tetapi nama bulan Muharram selepas Islam datang baru Tuhan panggil dia dengan Muharram.
Jauh sebelum itu orang jahiliah tidak mengenal dengan nama Muharram. Dia menggelarkan bulan Muharram ini dengan satu nama lain, dia panggil Safar Awal. Peringkat awal-awal dulu dia panggil Safar Awal, Safar Awal. Tapi bila datang saja Islam, Nabi bawa syariat, maka digantikan dengan Al-Muharram. Itu sebablah bila bulan ini Allah sendiri yang namakan, maka digelarkan sebagai bulan Allah. Ada juga setengahnya, hadis lain disebut Syahrullah Al-Asam, bulan Allah yang sunyi. Ada juga disebutkan sebab pada bulan ini tidak boleh ada sedikit pun riak ataupun riak-riak konflik, tak boleh langsung. Bebek-bebek pergaduhan tak dibenarkan. Jadi kemuliaan bulan Muharram, no doubt about it, tinggi di sisi Tuhan. Jadi kalau bulan ini mulia, apa yang perlu kita lakukan untuk memuliakan bulan ini? Tak lain tak bukan berpuasa. Itulah yang paling terbaik sekali dalam nak meraihkan bulan Muharram ini. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang terbaik selepas daripada puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Dan anjuran berpuasa di bulan Muharram ini pula dikhususkan pula pada hari Ashura. Oh, itu lagi special lagi. Dalam Muharram ini Nabi berpuasa, puasa pula pada hari Ashura. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahuda tasumu yauma Ashura. Ketika Nabi tiba di Madinah, Nabi tengok orang Yahudi puasa pada hari 10 Muharram Ashura. Faqala ma hadza? Qala hadza yaumun salihun, hadza yaumun najjallahu bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Hari ini hari special sebab dulu Tuhan menyelamatkan Bani Israel pada hari ini, dan Nabi Musa pun berpuasalah pada hari tersebut. Maka Nabi pun rasa tersentak, fa ana ahakkum bi Musa minkum fasamahu wa amara bi siyamih. Kata Nabi, aku dengan Nabi Musa lebih berhak berbanding dengan kamu. Musa ini dengan aku lebih rapat berbanding dengan kamu. Maka pada masa akan datang, Nabi pun berpuasa dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa pula pada tahun-tahun yang seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma tentang puasa di bulan Muharram ini ada timbul sedikit perdebatan dan juga perbahasan di kalangan masyarakat. Nak puasa bila Ustaz? Ada yang kata 10 saja, ada yang kata 9 saja, mana satu? Beginilah, Imam An-Nawawi dan juga ramai para ulama mengatakan puasa Ashura ini ada 3 tingkatan puasa Ashura. Yang paling sempurna adalah puasa 3 hari. Ini yang perfect sekali, iaitu kita puasa pada 10 hari bulan tu confirm, ditambahkan sehari sebelum iaitu 9 dan sehari selepas. Jadi 9, 10, 11. Ini perfect. Ada juga ulama mengatakan puasalah pada tarikh 9 dan 10 sahaja. Dan ini hadisnya begitu banyak sekali. Dan ada juga yang mengatakan boleh puasa pada hari 10 saja. Tapi untuk nak sempurna, puasalah 3 hari. 9, 10, 11 ataupun 9 dan 10 ataupun 10 saja. Atau tak puasa pun tak apalah, ilah Allah, tak ada masalah. Benda bukan wajib, benda ni cerita je. Kan kata Allah letih lah nak, dah tak wajib pun, cerita je ni. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang ada kelapangan masa, tak sibuk, tak terikat dengan kerja yang perlu makan 24 jam, puasalah pada 9, 10 dan 11. Banyak fadilat-fadilat dia. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, bila tiba bulan Muharram, kita di Malaysia ni canggung kalau tak cerita tentang hijrah. Itu masalah kita. Sedangkan sambutan Ma'al Hijrah ni tak ada kena-mengena pun dengan bulan hijrah. Tak ada kena-mengena. Sambutan Ma'al Hijrah di Malaysia ni masih baru. Baru diperkenalkan tahun 1987. Diasaskan oleh Yang Bahagia Tan Sri Datuk Dr. Yusof Datuk Tan Sri Datuk Dr. Yusof bin Haji Muhammad Noor. Masa tu dia menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dia buatlah satu majlis Ma'al Hijrah. Ada logo dia, gambar serban, tu huruf gambar serban, ada sarang labah-labah masa tu. Sebelum daripada tahun 87, kita di Malaysia ni,
kita hanya sambut awal Muharram saja. Jadi ceramah-ceramah ni banyak bercerita tentang fadilat Muharram. Muharram ni puasa, Muharram ni. Tapi sebab dah start 87 cerita hijrah, tenggelam cerita Muharram. Lupa Muharram ni bulan-bulan yang hebat. Jadi tak boleh tidak, terpaksa juga cerita tentang hijrah bila membicarakan tentang ma'al hijrah. Tadi saya sebutkan hijrah tak ada kena-mengena dengan bulan Muharram sebab hijrah berlaku pada bulan Safar. Kalau berdasarkan sejarah, Nabi bergerak daripada kota Mekah menuju ke Gua Sur. Tarikhnya pada hari Khamis 26 hari bulan Safar bersamaan 9 September tahun 622 Masihi, dan Nabi tiba di Madinah Al-Munawwarah. Totalnya 25 hari perjalanan. Nabi tiba Isnin 22 Rabiul Awal bersamaan 4 Oktober tahun 622 Masihi. Cuma yang menjadikan sambutan bulan Muharram ini kait dengan hijrah sebab 16 tahun lepas Nabi hijrah pada hari Khamis 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijrah 638 Masihi, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah meletakkan peristiwa hijrah sebagai permulaan kalender Islam. Kita punya kalender Muharram. Jadi permulaannya start daripada tahun hijrah. Apa sebab Umar mengambil cerita hijrah sebagai indikator permulaan, kiraan permulaan untuk tahun Islam? Ceritanya ada dua riwayat. Satu riwayat dari Maimun bin Mahran radhiyallahu anhu, dia mengatakan zaman Umar ramai gubernur-gubernur dia bila tulis surat kepada Umar, surat itu hanya ada bulan tapi tak ada tahun. Sebab zaman itu orang Islam tidak ada sistem tahun. Tahun dia pakai sempena. Tahun gajah, tahun banjir, tahun-tahun gitu. Macam kita lah kalau bersembang dengan orang tua-tua yang dah umur 80-an, 90-an. Kalau IC dia memang dia lahir tahun 40, tahun 35. Tapi kalau tanya sebenar, Wan ni lahir bila? Aku lahir dulu, dia kata masa banjir besar. Dia ingat banjir tahun 26 tu dia ingatnya. Tarikh tahun dia tak ingat, dia ingat banjir besar saja. IC tu tipu je, dia daftar dekat balai polis tahun mana daftar dia tulis lah tahun 40. Sebenarnya tua lah sebenarnya tu. Tua daripada umur dia sebenarnya kalau orang yang tahun 40-an ke atas lah. Kalau 42, 45 ni dah elok lah masa tu. Polis-polis ni dah mengaji tinggi dah masa sebelum daripada tu dia ingat zaman banjir, zaman bom Jepun. Ni arwah ni meninggal bila? Masa bom Jepun tahun 41. Masa bila Jepun datang 41? Kau tak tahu, kau tak beranak lagi. Dia cerita susah dengan orang tua, jangan melawan kan, menangkan dia. Dia ingat kepada peristiwa. Jadi di zaman Umar pun sama. Gubernur-gubernur hantar surat, tak ada tahun. Maka timbul masalah kekeliruan. Umar pun pening. Ini pekeliling ni nak endorse tahun depan ke tahun ni aku pun tak faham ke ni. Tahun tak ada. Maknanya Syaban tahun tak tahu. Jadi start daripada tu Umar fikir koman kita ni kalau tak ada tahun. Dia buatlah mesyuarat untuk nak cari tahun. Ada satu riwayat daripada Asy-Sya'bi radhiyallahu an, dia katakan Abu Musa Al-Asy'ari komplain kepada Umar Al-Khattab kerana surat menyurat daripada Sayyidina Umar kepada pegawai-pegawai kerajaan tak ada tahun. Akhirnya mereka komplain, tuan macam mana kami nak laksana arahan? Tak tahu bila nak buat. Tahun ni ke tahun depan ke dah sudah ke tak tahu. Jadi mereka pakat fikir teruk sangat orang Islam tak ada sistem, sedangkan orang Rom dia ada sistem Gregorian lah macam-macam. Akhirnya dia pakat bincang. Dia bincang-bincang, mula-mula cadangkan kita ambil peristiwa permulaan nuzul Quran sebagai kiraan pertama tahun Islam. Bincang mesyuarat, bincang. Tak setuju. Umar kata tak berapa kena. Buat usul lain. Ada cadangan Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni bagus begini-gini. Umar kata cari yang lain lah. Bincang punya bincang, akhirnya dia ambil peristiwa hijrah. Apa sebab peristiwa hijrah? Sebabnya hadirin hadirat sekalian, hijrah ni sunnatullah. Isra' Mi'raj ni pada Nabi je. Tapi kalau hijrah sunnatullah. Kita sebagai manusia tanpa kita sedar, kita hari-hari berhijrah. Tiap-tiap hari kita melakukan penghijrahan. Sebagai manusia dulu kita duduk di satu alam namanya alam roh.
Tidak kekal. Hijrah alam lain, nama alam rahim. Duduk dalam kandungan ibu entah 8-9 bulan, tidak kekal, hijrah lagi, pergi ke alam dunia. Dunia yang sedang kita lalui sekarang ni entah berapa tahun lah dipinjamkan, 60, 70, 80, 93 tahun. Nanti hijrah lagi, pergi ke satu alam, namanya alam barzakh. Alam barzakh juga tidaklah kekal. Duduk entah berapa tahun, nanti hijrah lagi ke satu alam, namanya alam kiamat. Kiamat pula ada pula fasa-fasanya, ada mahsyarnya, ada mizannya, ada siratnya, sampailah surga ataupun neraka. Artinya proses penghijrahan adalah sunnatullah. Kita yang duduk dalam masjid seksyen 7 ini, semua orang Selangor dah hijrah. Entah daripada negeri Perak, entah daripada Pahang, dia lama kerja di sini. Mungkin anak-anak kita orang Selangor, kita dah. Dan begitulah seterusnya. Kalau kita bekerja, polis misalnya, dulu konstable, hijrah, naik pangkat jadi lance corporal. Lance corporal hijrah, naik corporal. Corporal pindah, naik sarjan. Sarjan hijrah, naik sarjan major. Sarjan major pindah, naik sub inspector. Sub inspector hijrah, naik inspector. Inspector pindah, naik DSP, ASB. ASP pindah jadi DSP. DSP pindah jadi superintendent. Superintendent pindah jadi Allahyarham superintendent. Dan begitulah seterusnya. Apa nak sombong sangat? Proses itu sentiasa berlaku tanpa sedar. Tiap-tiap hari berlaku. Sebab itu bijak Sayyidina Umar Al-Khattab mengambil hijrah sebagai permulaan kiraan tahun Islam. Bahkan dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut surah An-Nisa ayat yang ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ata. Siapa yang berhijrah, berubah, pindah, merantau, apa Tuhan janjikan pada orang itu? Muragaman katsiran wa sa'ata. Aku kurniakan dia rezeki yang luas dan juga makmur. Ini Tuhan janji ni. Orang yang sanggup berpindah, berhijrah, itu diberikan rezeki yang luas dan makmur. Sebab itu kalau kita tengok sekeliling kita, bangsa yang merantau adalah bangsa-bangsa yang berjaya. Takkan berjaya bangsa yang tak merantau. Mana-mana dalam dunia pun, orang yang merantau lebih berjaya daripada orang yang tak tinggalkan kampung dia. Baik itu secara jujurlah, kita orang Melayu sendiri, kita bukan asal daripada sini sangat. Kita asal daripada bangsa merantau. Sama ada kita ni Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kerinci, Mandailing, Minangkabau, Rawa, Johor Riau. Yang saya sebutkan semua tu daripada mana? Semua daripada Sumatera, daripada Makassar. Kita tak cerita itu Indonesia, dah. Itu semua sebelum dipecahkan Belanda Portugis, semuanya satu rumpun semua. Tapi semuanya hijrah. Semuanya hijrah. Rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa, orang Cina, kajian menunjukkan orang Cina yang tinggal di luar tanah besar China, mainland, mereka kuasai aset dunia lebih daripada 3 trilion US dollar. Kalau dia duduk di mainland, tak sekaya itu. Hari ini mereka kuasai 81% ekonomi di Thailand, dia kuasai 73% ekonomi di Indonesia, mereka kuasai 60% ekonomi di Filipina, dan mereka kuasai kurang lebih lah 63% ekonomi di Malaysia. Kenapa? Merantau, hijrah, pindah. Baik itu kalau kita kaji rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa, masyarakat Cina, dia orang bangsa hijrah. Ada sebab dia orang diberi kejayaan, sebab dia pindah, merantau. Kalau dia punya clan, Chinese punya clan di Malaysia tak banyak. Tan Chan Chin, Kuang Guan Ho, Wei Wei Eng, Wong Kan Kim, Ling Ong Heng, Go Go Ko, Teo Chong Chu. Itu saja. Pusing-pusing, itu juga keturunan dia. Keturunan paling kaya di Malaysia, ada satu majalah Forbes pernah keluarkan, keturunan paling kaya, keturunan Lim. Lim punya family, clan dia, dia kuasai aset, dia memiliki aset 12.27 bilion. Baik itu orang nama Lim jarang miskin. Di Pahang, toke bukit paling tinggi itu Lim Gohtong. Lim. Menteri Kewangan bukan Lim lah. Dia bukan, dah disuratkan begitu. Orang yang daripada klan Lim memang kaya. Tak tahulah kebetulan ke suratan atau kebetulan, tak tahulah. Keluarga Cina dua paling kaya, Lee. Lee dia punya kekayaan 8.6 bilion di negara ini. Waktu Cina nama Lee jarang miskin. Paling cikai pun main badminton, Lee Chong Wei. Itu pun kaya juga. Kaya juga.
Keluarga nombor 3 Yo 4.3 bilion. Dia ada dia punya, tapi bila kita cek balik semua asal daripada mainland. Tapi dia punya keluarga yang asal Lim di sana, Lee di sana, Yoh di sana, tak sekaya. Sama dengan kita lah, marga kita. Kalau kita ni Jawa, Bugis, Banjar, Jawa, Ponorogo, Banyumas, Magelan, Ono Coroko, Doto Solo, Podo Joyongo. Cek balik yang di Magelan, engkau punya saudara mana duduk? Setenggan je. Duduk kampung, jalan tak ada tak. Banding kita yang Ponorogo, duduk di Kelang, beza, dia lain. Cek orang Bugis, Aga Gareba, Mumaning, Silaung, Bajiji, Madacing, Muang. Kau pergi ke Makassar, kau tengok punya asal usul. Bandingkan dengan sini, rumah seksyen 7 lah, seksyen 17 macam besar-besar. Mesti berubah apabila ada penghijrahan. Sebab Tuhan dah berjanji, siapa saja yang berubah, pasti aku akan bukakan pintu kekayaan pada mereka. Tapi bila cerita tentang kekayaan, ya, orang dulu bincang, apa pasal apa nama orang Cina kaya-kaya, Melayu tak boleh kaya macam Cina. Dia begini, ya, Melayu boleh kaya dengan syarat dia ada pemikiran nak kaya. Cina dia nak kaya. Sebab tu dia semayang hari-hari, dia ada 7 Tuhan kekayaan. 7 Tuhan khas untuk minta kaya. Jadi hari-hari dia minta, dia dapat lah. Macam kita nak tapi macam tak nak. Nak macam malu-malu gitu. Macam nak gitu, tapi tak apa nak. Malu-malu tak boleh ha. Nak biar nak betul. Ya Allah bagi aku kaya. Tapi ya Allah berlapik cakap, kurniakanlah aku rezeki melimpah ruah. Kalau pada atas turunkanlah, dari bawah aku keluar. Ayat doa sembahyang duha tu, ya. Macam berhalus minta je. Cina dia ada 7 Tuhan minta sembahyang untuk nak jadi kaya. Sebab itu orang sampai buat analogi, ya. Bangsa ni kaya dia ikut dia punya tradisi budaya. Orang Melayu payah nak kaya. Cuba dengar, kalau kenduri kahwin, kompang tu apa bunyinya? Tak untung, rugi, kedebok. Rugi kedebok pula penutup dia. Dah rugi kedebok pula jatuh. Tengok India. India kahwin, dia punya muzik dia kadang-kadang untung, kadang-kadang untung. Kadang-kadang untung. Dia mesti ada kadang-kadang untung. Lepas itu India don't play. Maaf kalau ada keturunan India, bukan resih, cerita kekayaan. Orang India, kenapa India jarang main bola sepak? Ni teka-teki. India jarang main bola. Apa sebab? Orang India dia jarang main bola sebab kalau dia dapat corner, dia buka restoran. Tu masalah dia. Member tunggu kerang menunggu mana bola tak sampai-sampai. Rupa dia buka restoran dah corner. Dia pantang dia dapat corner. Jadi saya pusing-pusing kalau nak mencari. Ini musim juga kat kawasan pusat komersial tu. Semua corner dia sapu. Saya corner. Anak ikan bakar pun pergi ke belakang dah jawabnya. Memang power betul lah. Ada satu, bayangkanlah ya, kedai mamak kalau bawah Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, Presma, rekod dia tahun 94. Di Malaysia ni ada 40 restoran ni tahun 94. Tapi sekarang beribu restoran, tak terkira lah. Bukan 24 jam, 25 jam ada, 36 jam ada, luar biasa sekali. Orang pernah buat kajian, apasal kedai mamak laku kuat, larisnya hebat sekali. Kalau kedai lain duduk mamak, meninggallah kedai itu jawabnya. Kenapa tak boleh bersaing dengan kedai mamak? Jawapan dia senang saja, customer service. Dia punya customer service superb, marvelous. Boleh maki, boleh kutuh, boleh letak kaki atas meja. Walaupun order air suam segelas, baca raja dia buat macam kita. Mana nak dapat kedai macam tu? Kedai tempat lain masalah. Dia punya waiter muka macam pariu, takut kita menengok nak minta air pun. Macam rasa tak laku duit pergi kedai orang. Tapi kalau kedai mamak, minta apa saja, never say no. Dia orang tak pernah cakap tak ada. Kami di Negeri Pahang, saya jaga masjid, pernah buat kempen memamakkan masjid. Pernah kami buat kempen memamakkan masjid. Nak bagi kita ni pegawai masjid, customer service kita kepada masyarakat, jadikan masjid macam kedai mamak. Tak jalan, letih melayan masyarakat dia, letih. Kedai lain dia komersial. Kalau kedai mamak, ada orang pernah test. Aneh, sini. Ini mi goreng ada? Ada bang. Bagus. Itu telur lembu ada kah? Telur lembu abang.
Sekejap dia pergi cek dia pergi cek pula kata apa yang ditanya mana-mana. Dia keluar, abang sudah habis abang. Telur lembu pun habis, bayangkanlah. Maknanya memang toki dia ajar skrip standard dia itu ya. Sudah habis abang, tak ada pun kau jawab dah habis. Tak apalah, customer service. Kalau Cina kahwin tak payah cerita lah, untung pada mula sampai habis. Kan beza tu ya, selain pada faktor penghijrahan. Saya suka share cerita orang kaya ni, saya suka share saja nak merangsang semangat kita untuk melakukan satu perubahan ya. Kalau kita tengok 10 orang paling kaya di Malaysia, 10 orang paling kaya di Malaysia, nombor 1 paling kaya di Malaysia sekarang ni, dan rekod tu masih dipegang lagi, Robert Kwok Hok Nien. Robert Kwok, saya tak pasti kenapa orang panggil dia Tan Sri, sebab sepaham saya never comfort dengan Tan Sri pun, wallahualam, tak pernah cerita bab dia. Robert Kwok Hok Nien, manusia terkaya sekali di Malaysia. Kekayaannya yang terbaru 14.8 bilion US dollar. Dalam dunia dia orang ke-96 paling kaya dalam dunia. Kaya, dia orang Johor Bahru. Kalau ada orang Johor di sini, banggalah sebab dia orang Johor Bahru. Asal memang dia orang Johor Bahru betul. Dia lahir di Jalan Muhammad Amin, Johor Bahru. Belakang Hotel M Suite, itulah tempat dia dilahirkan. Cuma bapak dia saja asal daripada China. Bapak dia nama Kwok Keng Kang. Itu memang asal daripada mainland China. Dia datang ke Singapura tahun 1909, pindah ke Johor Bahru, buka Kwok Group, Kwok Brothers lah apa. Memang kaya luar biasa sekali. Kaya luar biasa. Dan dia memang orang Johor, belajar di English College Johor Bahru, sama dengan Tun Dr. Ismail, Tun Sadun Jobe, Tun Hussein On, ramai lagi lah. Dia ramai kawan-kawan dengan bangsawan-bangsawan. Dia memang kekayaannya itu, saya betul, kalau saya selalu bila ceramah di Johor, saya kata, engkau orang Johor, apa kau tak minta duit dengan Robert Kwok? Robert Kwok dia kaya tu, kaya luar biasa. Kalau saya lah orang Johor, IC saya 01, saya minta duit dengan dia. Hantar je lah surat sekeping, mana tahu sangkut. Hantar Sultan Brunei 1, Robert Kwok 1, Nanda Krishnan 1, mana tahu sangkut. Minta ni 10,000, ni 10,000, macam pergi mancing je lah, letak je lah banyak-banyak, kok kena. Bukan mencuri, minta. Dulu ada satu universiti daripada China, Xiamen University. Dia datang nak buat cawangan universiti dia dekat dengan Salak Tinggi, Selangor. Jadi tahun 2013 nak buka universiti, kos tinggi. Dia pergi jumpa Robert Kwok di Hong Kong. Robert Kwok bagi macam tu 100 juta. Bagi macam tu 100 juta. Buatlah satu universiti, Salak Tinggi. Kaya. Lepas tu Masjid Surau, saya ingat kena try minta Robert Kwok sekali. Hantar je. Saya ni kalau tak ada kamera dengan pas Facebook ni, saya cerita rahsia sebenarnya macam mana nak minta duit dengan dia. Tapi kan ramai pula orang luar tahu kan. Kalau tak ada kamera tobat, saya cerita berapa ramai ada orang berjaya dapat. Kawan-kawan saya yang belajar di Mesir, di Jordan, gamble dia minta, dapat. Tulislah surat sekeping kepada Tan Sri Robert Kwok. Ada satu kawan saya, orang Pahang, dia call Robert Kwok direct daripada Jordan ke Hong Kong. Desperate. Masa tu kita kegawatan ekonomi tahun 97, tak salah saya, 97-96. Budak Jordan ramai kena balik. Kami budak Mesir tak kena balik. Mesir murah saja kos. Jordan ramai kena balik. Sebab Jordan memang rate dia tinggi, dia punya mata wang. Satu dinar dia kat RM6 kita, macam pound sterling, mahal betul. Adanya ramai kena panggil balik. Beberapa orang student yang tak nak balik, beasiswa dah tak ada, minta dengan Robert Kwok, dapat. Berialah menyusun ayat bahasa Inggeris. Hello sir, we want to know. Bila call, can I speak to Mr. Kwok ni? PA dia hari tu mood elok agaknya, terus pas line pergi ke office. Kawan saya bila cakap orang putih, hello Mr. Kwok, I'm from ni Jordan, apa masalah? Cakap Melayu. Orang Johor, apa masalah? Terus cakap Melayu je lah. Saya belajar Islamic Jurisprudence. Oh, syariah. Kata, bagi bantuan. Sebenarnya banyak nak cerita, tapi kamera ada, tak boleh nak cerita banyak-banyak kan, ramai pula minta kan, pening pula orang tua tu nanti. Dia sekarang jadi apa nama CEP ya, Council of Eminent Person. Yang penasihat-penasihat ni, salah seorang daripada penasihat-penasihat. Banyak lagi saya nak terangkan, tapi kita nak beri laluan kepada azan isyak dulu selepas ini.
Jadi banyak lagi cerita-cerita menarik berkaitan tentang orang-orang yang berjaya kerana penghijrahan ini. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih membicarakan tajuk pada malam ini awal Muharram, dan kita sedang membacakan satu ayat Quran. Allah Ta'ala sebut, wa man yuhajir yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ata. Siapa yang hijrah, pindah, berubah, merantau, aku buka rezekinya seluas-luasnya, kata Allah, berbanding orang yang hanya duduk berpeluk tubuh. Baik, itu tadi kita bawakan contoh. Bahkan ulama membahaskan ayat ini bukan untuk orang Islam saja, seluruh makhluk Allah, termasuk yang bukan Islam. Sebab atas sifat rahmat dia, siapa berusaha dia dapat. Tapi orang Islam kalau tak berusaha takkan diberi. Macam tadi kita bercerita tentang orang paling kaya di negara kita, namanya Robert Kwok Nien. Dia punya kekayaannya mencecah 14.8 bilion US dollar, dan dia adalah orang ke-96 terkaya di dunia. Tuan-tuan, sebut 14.8 bilion ni bukan sikit, banyak. Orang kita sekarang kebelakangan ni memang nyuka kira duit sehari dua dah, suka betul ni, triliun, bilion, entah apa yang dia faham, kita pun tak tahu. Orang kampung-kampung pun pandai dah menyebut juta semua. Belajar setakat mana kenal dah, bilion, triliun, juta dah pandai menyebut dah. Tapi tahu tak kita bilion tu banyak mana? 1 bilion banyak mana? Banyak lah, dia kata. Yelah, banyak mana? Banyak lah, dia kata. 2 bilion banyak mana? Banyak lah, dia kata. Yelah, banyak mana yang awak faham banyak tu? Sebab bilion ni orang Melayu baru kenal, tak kenal sebelum ni. Kita punya silibus sekolah sampai juta je. Ya, cek silibus matematik sekolah, mana ada bilion, juta je. Baru ni kenal bilion, triliun, lepas pilihan raya baru kenalnya. Sebelum tak kenal mendengar pun. Ya, sebab kita duit banyak mana lah ada. Lepas tabung haji dah keluar masuk benda ada. Tak kenal. 1 bilion 1000 juta. 1000 juta. Mana Robert Kwok ada 14,000 juta US dollar. Orang buat analisis perbandingan 1 bilion, pergi bank ambil duit RM1 per saat. RM1, jangan berhenti. RM1. Untuk kumpul 1 bilion, proses RM1 per saat memakan masa 33 tahun. Itu buat perabot kursi meja, kepala serabut duduk saja. RM1. Untuk kumpul 1 juta, proses RM1 per saat memakan masa 30 hari. Lepas tu kalau juta, masuk akal. Bilion, banyak. Bukan sikit. Apatah lagi triliun. Triliun ni, kalau kita cocok duit di bank, 1 juta sehari, kita ambil masa 2,739 tahun untuk withdraw 1 triliun. Lepas tu jangan tahu sebut je. Banyak. Banyak. Banyak mana? Banyak. Dia kata gitu. Dah, banyak tu, bukan sikit. Yang orang kaya-kaya ni semua bilion-bilion lah. Kita bukan label kita lah. Macam dulu Cristiano Ronaldo Aveiro, dulu dia main dengan Real Madrid. Sekarang dia tak main dengan Juventus. Dulu dia main dengan Real Madrid, jadi anak emas, umur masih muda. Gaji dia masa tu paling tinggi dalam dunia, 70 juta euro 1 tahun. 70 juta, sekarang dah turun 30 lah. Saya ingat tak banyak, dah tua lah, umur 30 lebih tua lah. Dulu gaji dia boleh cecah 70 juta euro. Maknanya kalau convert duit Malaysia, euro, bukan pound sterling, euro, 70 juta euro, maknanya gaji dia setahun 292 juta 73,721 ringgit 54 sen 1 tahun. Jom kita kira duit. Kira duit paling syok sekali. Nak duit orang paling sedap mengira, tuan-tuan. Orang kira duit kita marah. Kita kira duit orang. Maknanya sebulan gaji dia 24,348,588 ringgit 15 sen. Maknanya juga gaji dia seminggu 5,844,371 ringgit 61 sen. Bermakna gaji dia sehari 1,167,861 ringgit 37 sen.
Baik, mungkin kita pening banyak nombor ustaz, pening kepala. Beginilah, dengan duit sebanyak itu Cristiano Ronaldo boleh beli apa? Itu senang nak faham. Label kita orang Malaysia tanya boleh beli apa dengan duit itu. Dengan duit sebanyak itu dia boleh beli sebanyak 31,313 biji kereta kancil. Boleh faham? Boleh faham kan? Barulah faham sikit. Label kita kena gitu ya. Janganlah sebut nombor dia menganga, dia tak tahu apa dia faham. Kalau nak saintifik sikit, kalau disusun duit dia RM1, not RM1 disusun 12 cm setiap satu, panjangnya boleh mencecah 105,211 km. Ini bermakna Cristiano Ronaldo boleh berjalan atas duit dia dan dia boleh pusing bumi 8 kali. Alamak, tinggi sangat lah ustaz. Boleh lagi simple lagi lah. Kita orang ni tak education tinggi sangat. Boleh nak mudah. Ginilah. Untuk dapat gaji sama macam Cristiano Ronaldo, tuan-tuan kena bekerja. Kalau tuan-tuan gaji RM1,000 satu bulan, tuan-tuan kena bekerja selama 73,063 tahun. Faham. Itulah banyaknya. Baik, itu duit ni kalau nak cerita angka pening. Tu orang paling kaya di Malaysia, nama Robert Kwok Hok Nien. Nombor 2 paling kaya di Malaysia namanya Tan Sri Kwek Leng Chan. Apa sebab dia kaya? Hong Leong dia punya. Kekayaannya 7.2 bilion US dollar. Dia orang ke-202 paling kaya dalam dunia. Nombor 3 paling kaya dalam Malaysia namanya Tan Sri T Pattaranandam Ananda Krishnan. Dia punya kekayaan mencecah 7.1 bilion US dollar. Dia orang ke-219 paling kaya dalam dunia. Apa sebab Ananda Krishnan kaya? Kita yang kayakan dia. Astro dia punya, Maxis dia punya. Dengan dia pun saya ingat tuan-tuan boleh hantar surat minta duit juga, minta bantuan. Masjid ke apa nak pasang aircon baru ke, kipas helikopter, try je. La ilaha illallah, apa salah try je. Ananda Krishnan ni dia kesian sebab anak dia Van Ajan Siripanyo, pewaris dia tak minat bisnes. Dia jadi Tok Sami. Anak dia jadi Tok Sami. Sami ni tinggi pada Tok Imam kita lagi. Tok Imam nak beli kereta, Tok Sami tak nak. Sami betul, tinggal dunia habis. Jadi duit dia berbilion, nak turun kat siapa? Try lah Masjid Shah Alam, Masjid Seksyen 7, try minta. Mana tahu dapat. Try je. Hantar je surat, hantar kat Maxis, mana sampai. Yang keempat paling kaya dalam Malaysia namanya Tan Sri Dr. Teh Hong Piao. Apa sebab dia kaya? Public bank dia punya. Kekayaannya 6 bilion US dollar. Dia orang ke-277 paling kaya dalam dunia. Orang yang kelima paling kaya dalam Malaysia namanya Tan Sri Lee Shin Cheng, Tokyo IOI, 5.6 bilion US dollar. Orang ke-352 paling kaya dalam dunia. Nombor 6 paling kaya nama Tan Sri Lim Kok Teh, anak kepada mendiang Lim Goh Tong, kekayaan 4.7 bilion. Orang nombor 7 paling kaya Tan Sri Dr. Chen Lip Kiong, baru masuk senarai. Dia punya kekayaan 3.3 bilion. Dia ni doktor perubatan, tapi entah macam mana dia dapat buka kasino dekat dengan Phnom Penh, Naga World. Dia daripada doktor jadi toke kasino. Kaya betul. Nombor 7 paling kaya dalam Malaysia. Nombor 8 juga baru masuk senarai, Tan Sri Koh Pun Kiong dengan Kun Poh Ming, Toke MC, adik-beradik. 3 bilion US dollar kekayaan dia. Orang ke-9 paling kaya dalam Malaysia Tan Sri Lau Chow Kun, kekayaannya 2.6 bilion. Yang ke-10 paling kaya juga baru masuk senarai dan sangat mengejutkan ramai orang, namanya Kwan Kam Hon. Dia punya kekayaan 2.5 bilion. Orang panggil dia ni King of Condom. Dia buat kondom, segala kondom semua dia buat. Dia toke getah apa tak tahulah macam mana dia buat. Jadi kaya 10. Senarai terbaru ini 1 sampai 10, 10 tak pernah pergi Mekah. Tak pernah pergi Mekah, tak pernah bayar zakat, tak pernah sembahyang Jumaat. Bayang. Ni kita bukan resis. Kita cerita perubahan, mesti buat sesuatu. Orang lain dah berjaya lah. Kita huah kelahi siang malam pagi petang tak habis-habis lagi. Orang lain dah. Dulu kita ada dalam senarai 1 sampai 10 Tan Sri Syed Motta Al-Bukhari. Tapi sekarang dia dah keluar pada senarai, dia masuk jadi nombor 12. Tan Sri Syed Motta Al-Bukhari nombor 12, dia punya kekayaan 1.9 bilion. Dia duduk bawah daripada Tan Sri Francis Yoh,
YTL Corporation, 2.4 bilion dia punya kekayaan. Tapi bukanlah saya mengatakan kita orang Melayu ni tak ada langsung yang kaya, ataupun orang kita ni tak reti nak cipta kekayaan. No, tak. Orang Islam bukan tak pernah kaya, pernah. Kalau di Malaysia ni, di tanah Melayu ni kita cerita sejarah 140 tahun dulu ada satu orang Islam, dia punya kekayaan luar biasa. Setaraf Donald Trump dia punya kekayaan. Ini cerita 140 tahun dulu. Ada 140 tahun dulu ada satu orang negeri Johor, Darul Takzim. Kaya betul, dan dia bukan kerabat diraja. Kaya, luar biasa kekayaannya. Dia punya kaya, dia ada 60,000 pajakan tanah di seluruh Johor khas untuk tanam gambir saja. Dan dia punya kaya, dia ada 4 buah kapal kargo steam yang besar kapal Titanic tu. Besar betul. Orang zaman itu 140 tahun dulu tergeh-geh nak beli kereta lembu, dia dah ada kapal 4 biji, bukan main kaya. Dan dia ada satu hotel yang sekarang dipanggil Raffles Hotel di Singapura, kawasan paling strategik dekat dengan patung singa muntah tu. Kat situlah hotel dia. Kaya betul. Siapakah orang tersebut? Almarhum Said Muhammad Ahmad Al-Sagaf. Orang Johor lebih kenal dengan sebutan Nong Cik. Kalau di Johor Bahru ada Taman Nong Cik, itu nama dia lah tu. Kaya luar biasa. Sedang mana dia kaya ustaz? Berapa harta dia ada? Berapa aset dia ada? Ginilah, tak payah cerita aset lah. Dia ni punya kaya, dia ni ada mesin chop duit. Punya kaya, dia chop duit sendiri. Memang kaya betul. Nong Cik ni dulu dia buat satu duit, dia panggil duit Constantinople Estate, negeri Johor. Duit ni sah dilakukan, laku di negeri Johor selama 40 tahun guna, dibenarkan 40 tahun guna di negeri Johor, start tahun 1870 sampai 1917 dengan perkenan almarhum tuanku. Dia buat duit tu nilai 25 sen, 50 sen, $1 dengan $2. Tapi duit tu tak boleh beli barang. Dia pekerja dia, kuli dia dapat duit ni kena pergi post office ataupun mana-mana kedai yang ada dalam bandaraya Johor Bahru ketika itu, boleh beli barang dengan pertukaran. Duit tu besar, dia tulis Kukup nombor 85 1 Mei 1878 dengan kebenaran Duli Yang Maha Mulia Maharaja Johor, Constantinople Estate, pembayaran tunai kepada kuli-kuli yang membawa nota ini dengan nilaian $2. Bayangkan punya kaya chop duit sendiri. Tapi itu tak best lagi, ada yang lagi best lagi. 140 tahun kemudian, cerita sejarah tadi 140 tahun dulu. 140 tahun kemudian muncul satu orang namanya Tan Sri Datuk Sri Dr. Ungku Zeti Akhtar bin Ungku Abdul Aziz. Orang lebih kenal dengan Tan Sri Zeti Akhtar Aziz. Apa kerja Tan Sri Zeti Akhtar Aziz? Gubernur Bank Negara. Apa kerja Gubernur Bank Negara? Sign duit. Tuhan punya kerja. Zeti Akhtar Aziz ni cucu kepada Said Muhammad Said Omar Al-Sagaf, sebelah mak dia Syarifah Azah Muhammad Al-Sagaf. Said Muhammad Said Omar Al-Sagaf ditakdirkan pula anak saudara benar kepada Said Muhammad bin Hamad Al-Sagaf ataupun Nong Cik. Maknanya keturunan dia, moyang dia chop duit, cicit dia sign duit. Don't play-play oh. Kita macam mana Tuhan mengatur tu ya? Moyang dia chop duit, cicit sign duit. Keturunan kita chicken chop pun tak kenal. Kita lah baru kenal chicken chop ni. Itulah pentingnya penghijrahan. Itu kalau dalam bidang pekerjaan. Kalau kita tengok orang yang berjaya dalam sukan misalnya, kalau sukan bola sepak, pemain tu kalau nak cipta kejayaan mesti hijrah. Bahkan dia hijrah tu yuran dia panggil yuran penghijrahan. Yuran itu pun ada nama perkataan hijrah, yuran penghijrahan. Sebab itu kalau tengok pemain-pemain bola sepak terbaik dunia, gaji paling tinggi sekarang Messi, Leonardo Messi. Messi ni Leo Messi. Messi ni sekarang dia main dengan Barcelona. Dia bukan asal daripada Spanyol, dia asal daripada Argentina pindah ke Barcelona, Spanyol. Gaji dia sekarang 40 juta euro setahun. Nombor 2 paling tinggi Neymar asal daripada Brazil,
pindah ke PSG, Paris Saint-Germain, duduk di Perancis, gajinya setahun 36 juta euro. Kalau dia main di Brazil saja, tak akan sebanyak itu dia dapat. Begitu yang ketiga, Cristiano Ronaldo Aveiro, asal daripada Portugal, pindah pergi ke Juventus, kandah main Juventus di Italy, gajinya 30 juta euro satu tahun. Begitu juga Oscar de Santos Emboba Junior dari Brazil, hijrah pergi ke Shanghai International Port Group di Shanghai, China, gajinya 24 juta euro satu tahun. Begitulah seterusnya. Sebab itu pemain bola sepak Malaysia kalau nak kaya kena hijrah. Kalau kau main sukan sampai bila-bila, sampai pencen, sampai jadi coach, tak kaya daripada muda sampai tua situ. Ngapa tak nak pindah? Susahlah hantar anak sekolah ni, siapa nak ambil? Leceh, tak kaya lah kau. Dia mikir anak sekolah, hantar van sajalah. Pindah main kat Indonesia ke Vietnam ke, boleh mencipta kejayaan. Itu caranya. Saya sebut tadi surah An-Nisa ayat 100. Ulama sebut, Tuhan kata engkau hijrah, aku buka kekayaan. Ulama sebut bukan kepada manusia, bahkan kepada haiwan pun. Sebab itu kalau kita cerita dunia haiwan, dalam dunia haiwan, spesies burung misalnya, dalam dunia ni kurang lebih ada 10,000 spesies burung. Daripada 10,000 spesies burung, 1,800 spesies digelarkan sebagai migratory birds, burung hijrah. Burung pun ada nama hijrah, migratory birds, burung-burung hijrah. Tiap-tiap tahun burung-burung ini dia akan terbang 20,000 km setiap-tiap tahun, merentasi dari kutub utara sampailah ke Australia. Tetapi Tuhan nak tunjukkan, kau sanggup hijrah, aku buka rezeki. Ada satu burung tu namanya Arctic Tern, burung kutub utara. Dia akan terbang daripada kutub utara ke kutub selatan, jarak perjalanan 70,900 km, kurang lebih selama 22 minggu dia terbang. Panjangnya lebih kurang 36 cm saja, tapi dia punya determination dia sangat luar biasa. Burung enggang, burung helang tak boleh lawan dia. Dia kecil je, tapi dia begitu semangat. Tapi Tuhan nak tunjuk, tengok, bila kau merentas daripada Canada nak sampai ke Australia, setiap tempat perjalanan Allah jamin rezeki dia. Burung migratory birds yang dari Arctic Tern, tiap-tiap tahun dia akan singgah di negara kita. Salah satu lokasi yang disinggah di Kuala Gula, di Bagan Serai, Perak. Setahun 2 kali dia singgah. Disebabkan jaminan Allah. Dia singgah di Kuala Gula, Kerajaan Perak baik buatkan sanctuari burung. Dapat makan peri. La ilaha illallah. Tak payah isi borang. Ya. Tak payah isi borang, tak payah cok penghulu, tak payah cok ketua kampung, tak payah, makannya. Tak ada borang 1, borang 2 bobok salinan kat pun tak ada. Datang makannya. Kuala Gula, Bagan Serai. Tiap-tiap tahun tempat burung hijrah. Daripada Bagan Serai, burung-burung ni terbang lagi. Dia nak pergi ke Australia. Dia pun ikut jajaran yang ditetapkan oleh Jabatan Penerbangan Awam juga. Kalau tak, kan hilang, tak jumpa-jumpa, susah juga. Dia ikut singgah di Melawati ada zoo negara. Zoo negara dia singgah, makanan berapa banyak, makannya lah. Menjaga zoo bukannya kenal pun mana hijrah, mana yang tak hijrah. Makannya, mana mastautin, mana yang mukim, mana makannya lah. Free lagi. Kemudian dia pergi pula Cyberjaya, Putrajaya, ada wetland, free lagi. Berbanding kawan-kawan dia, spesies burung yang pemalah, musim sejuk tak nak pindah, mati dia. Salji tebal-tebal, nak cari makanan di mana? Itulah Tuhan dah jamin. Kau sanggup hijrah, aku berikan kau rezeki. Daripada muragaman katsiran wa sa'ata, semewah-mewah rezeki aku berikan pada engkau. Ada satu haiwan ni haiwan hijrah. Ikan. Saya ingat orang Shah Alam makan ikan ni lah, nama ikan salmon. Orang Shah Alam tak mahal makan ikan kerapu pun tak makan salmon. Selok kuning jauh sekali. Luka jari selok kuning ni. Makan salmon. Kenapa ikan salmon mahal? Salmon mahal, diri dia jadi mahal sebab dia hijrah. Kalau dia pemalas macam ikan lain, tak mahal juga dia hijrah. Ikan salmon ini, kalau yang jenis Chinook, itu memang yang mahal betul. Satu juring, orang faham panggil juring, Salam panggil benda tak tahulah. Satu slice macam tak sesuai slice. Satu potongan lah kita sebut, satu juring lah, pandai-pandai lah terjemah.
Satu juring tu RM573. Belum masak lagi. RM570 sebab dia Pacific origin. Khasiat dia begitu tinggi sekali. Ada kajian daripada European Journal Clinical Nutrition. Dia buat kajian pada ikan salmon. 100 gram salmon ini dia ada kandungan omega 3 2018 mg. Tuna lebih kurang 243 mg. Orang kaji macam mana dia ni sampai tinggi sangat kandungan omega 3 dia. Kenapa dia begitu berkhasiat? Ikan salmon ni dia boleh makan mentah begitu ya. Kalau tuan-tuan sauk tepi sungai, boleh gigit macam tu macam roti gardenia, boleh dimakan begitu saja. Kau boleh. Dia punya isi warna pink, merah jambu. Sebabnya ikan ini dia asalnya daripada sungai. Ikan salmon dia bukan ikan laut. Asalnya daripada sungai. Tapi dia akan pergi untuk bermain di tengah laut. Dan laut yang dia pergi main tu bukan main-main punya laut, Bering Sea. Dia pergi, bayangkanlah bila dia dah main di Pacific Ocean, Laut Pasifik, Lautan Pasifik, dia dah puas, dia akan balik semula ke sungai. Dia akan, mana senang cerita umur pencen lah, dia pencen dia balik ke sungai. Dia dah puas main tengah laut, dia berasa dia dah pencen, dia balik semula ke sungai. Jadi bayangkanlah North Pacific Ocean itu, daripada Bering Sea ke Yukon River dekat dengan Alaska, jarak perjalanan 3,000 km. Ikan anak pencen boleh berenang lagi, naik bukit 7,000 kaki. Ada dalam National Geographic Discovery Channel, kadang ditunjukkan dokumentari penghijrahan salmon daripada Bering Sea ke Yukon River dekat Alaska. Ikan tu lawan arus. Bayangkanlah ikan fresh punya ikan nak lawan musuh lagi, manusia yang mancing lagi, beruang nunggu siap berkelah, beruang begini menangkap. Jadi yang mana berjaya mencilok-cilok, itulah yang terbaik sekali. Hebatnya ikan salmon. Baik itu dia mahal. Tapi lah orang Malaysia ni ngada-ngada bila tengok Discovery Channel, oh kita pakat makan salmon lambat mati. Oh ada omega 3, dia lupa ikan terubuk Sarawak 6 kali ganda kandungan omega 3 daripada salmon. Ikan terubuk. Tapi sebab ikan terubuk tu tak di National Geographic ikan. Itu je masalahnya. Tak di National Geographic ikan. Lepas tu pula bila kita pergi ke Sarawak nak bawa balik yang fresh susah. Yang ada terubuk masin. La ilaha illallah. Aku nak sihat jadi makin sakit kalau makan ikan terubuk masin Sarawak. Kalau kat Shah Alam ada UITM, di Kuching pun ada UITM juga. Saya ingatkan UITM apa? Usahawan Ikan Terubuk. UITM, Usahawan Ikan Terubuk Masin. UITM. Saya ingat mana pula kat UITM kat Kuching. UITM macam Shah Alam. Rupanya Usahawan Ikan Terubuk Masin, UITM. Dia ada satu lagi ikan dekat Malaysia. Tapi sebab tak masuk Discovery Channel, orang tak makan sangat ikan ni. Padahal ikan ni bagus, ikan hijrah. Ada satu ikan orang Perak kenal, namanya ikan loma. Ikan loma ni dia banyak di Sungai Kuala Rui, di Great Perak. Ikan ni perangai je, dia macam salmon juga. Dia bertelur di sungai, tapi dia bermain di tasik cenderuh. Dia kehidupannya di tasik cenderuh. Kampung asalnya di sungai. Jadi bulan 9 sampai bulan 11 ikan loma ni akan balik ke sungai. Jadi ni musim-musim sekarang ni ramailah orang nak menyauk ikan loma. Dia ikan hijrah daripada tasik nak balik ke sungai. Dan nak balik itu memerlukan determination, keazaman yang begitu tinggi sekali. Tapi tak popular sebab tak di National Geographic ikan juga. Sian ikan loma. Maka tinggallah salmon menjadi popular kerana publicity yang begitu meluas sekali. Ada satu lagi haiwan yang juga haiwan hijrah yang juga mendapat kejayaan luar biasa. Apakah haiwan itu? Penyu. Penyu. Penyu bukan asal daripada Terengganu. Tak ada kena-mengena dengan negeri Terengganu. Kau orang Terengganu kata penyu asal Terengganu tak? Tak, bukan asal Terengganu. Penyu ni asal daripada Australia. Penyu cakap orang putih. Hello Mike, good day Mike. Dia memang orang Australia. Memang asal pada Australia. Tiap-tiap tahun penyu akan berenang 3,000 km setahun. Dalam masa 58 sampai 73 hari. Dia akan merentas perjalanan daripada Australia. Dia akan singgah di banyak tempat.
Sebenarnya bukan Terengganu je, Dungun saja dia singgah, Mersing pun dia singgah, Cerating Pahang pun dia singgah, Sabah pun dia ada singgah. Tapi sebab Johor, Pahang dia tak sempat nak menjaga penyu. Sebab kita sibuk bola lagi macam-macam, kita tak dan nak Piala Malaysia lagi, AFC lagi, tak dan sangat. Jadi Terengganu ni banyak masa lapang, dia jaga, campur duit dia tak habis duit dia banyak, dia minyak tak habis. Jadi dia buat sanctuary penyu di Kuala Rantau Abang, Kuala Abang, Rantau Abang di Dungun. Dia buatnya sanctuary penyu, dan hasil daripada penyu tu singgah menjana pula perkembangan lain, pendidikan, ekonomi. Dia kerana penyu buat satu universiti, nama Universiti Malaysia Terengganu, khusus kaji tentang marine, penyu. Dulu dia UPM Samudra, tukar kepada UMT. Buat pula diploma dalam bidang kajian penyu. Ada first degree kaji penyu, masters in penyu, PhD in penyu, doktor penyu, profesor penyu, Prof Madya bidang penyu. Kerana penyu berapa ramai orang jadi cerdik pula dah. Itulah hikmah. Dulu ada orang pernah tanya, Ustaz, macam mana penyu ni binatang terhegeh-hegeh tapi macam mana dia boleh hijrah? Terror betul Kalau singa hijrah, munasabah, dia berlari, dia apa. Penyu tengok daripada pantai nak masuk ke air, Allah, terhegeh-hegeh. Kita habis kodak dah ambil gambar, tak sampai lagi dia. Bilalah potong angin lah, bilalah nak sampai ke air, terhegeh-hegeh, berhenti sekejap. Tapi bayang, terhegeh-terhegeh itu dia dah berenang 3,000 km. Soalnya macam mana dia boleh berenang? Dia begini, kekayaan Allah Ta'ala. Penyu ini dia berenang, dia menggunakan satu highway dalam lautan, dia panggil EAC. EAC ni East Australian Current. Tuhan buat macam hikmah lah untuk bantu haiwan yang lemah-lemah ini. Dia macam super highway dalam lautan. Tiap-tiap tahun beribu ikan akan gunakan highway ini untuk bergerak daripada The Great Barrier Reef di Australia sampailah ke Sydney Harbour. Dia orang gunakan ini untuk nak mudahkan pergerakan. Dia macam escalator, travelator ke airport. Dia berenang, dia masuk dalam terowong ni, dia boleh relax macam suat khabar, dia berjalan sendiri sampai ke Terengganu. Dalam YouTube pun boleh tengok, tapi saintis sukar nak mengenal pasti, cuma nampak dia punya buih saja. Kalau tuan-tuan nak lebih nampak lagi EAC ataupun East Australia Current ini, balikkan tanya anak mana dia CD cerita Finding Nemo. Dalam tu ada. Finding Nemo tu nampak je kartun, banyak fakta saintifik dalam tu. Memang dia berenang pakai terowong. Allah Ta'ala punya kuasa lah. Dia nak tunjukkan, kalau kau sanggup, walaupun kau terhegeh-hegeh, aku bantu. Oh, saya sakit kaki lah, lutut ni tak boleh, macam mana? Dah, kalau kau ada determination, Tuhan bantu. Kalau nak, 1000 daya, Tuhan akan bantu. Penyu yang terhegeh-hegeh tu pun boleh sampai ke Terengganu, lepas tu balik pula ke Australia. Apatah lagi kita setakat sakit lutut, takkanlah tak boleh buat umrah, minta je lah dengan Tuhan, dia beri insya-Allah. Hijrah membawa kejayaan hakiki dan maknawi. Sebab itulah dalam Quran Allah Ta'ala menyebut perkataan hijrah 28 kali. Kalimat hijrah diulang-ulang dalam bentuk past tense ada 12 kali, dalam bentuk future and present tense ada 3 kali, perintah hijrah ada 6 kali, dalam bentuk singular ada sekali, plural ada 4 kali, khusus untuk wanita ada 1 ayat. Hijrah makaniyah, pindah dari satu poin ke satu poin, itu disebutkan dalam surah Nisa ayat 100 dan surah Al-Hajj ayat 58. Hijrah dari segi tersurat, yang tersirat, maknawiyah, dalam surah Al-Ankabut ayat 26 dan surah Muddathir ayat yang kelima. Artinya sama banyak. Sebab itu berubahlah. Kalau kita tak berubah, bersedialah untuk rebah. Namun hadirin hadirat sekalian, hijrah ini dia sangat memerlukan kepada pengorbanan. Tak sanggup berkorban, kita tak akan dapat berubah sampai bila-bila. Sebab itu hijrah ini, kalau kita merentas ke relung masa, menelusuri terowong sirah junjungan Nabi, jelas menyaksikan bahawa Nabi nak melakukan hijrah ini, Nabi berkorban jiwa dan raga. Bukan senang. Baik itu hijrah ini, kalau kita baca sirah, masa mula-mula Nabi nak hijrah, Nabi keluar daripada rumahnya ikut Bukit Safa, bawakan diri tuan-tuan ke Masjidil Haram untuk nak mudah pemahaman. Nabi keluar ikut dengan Bukit Safa.
Lepas Bukit Safa, Nabi lalu di satu tempat namanya Hazwarah. Hazwarah ini dekat dengan rumah sepupu Nabi namanya Ummu Hani radhiyallahu anha. Sampai di Hazwarah, maknanya kawasan Sa'i sekarang lah, nak senang faham. Nabi naik sikit atas bukit, Nabi pandang kepada Kaabah. Dengan linangan air mata, Nabi mengucapkan satu ungkapan, wallahi innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Hadis riwayat Ahmad. Dalam keadaan sedih dan menangis, Nabi pun sebut, demi Allah wahai Mekah, I love you wahai Mekah, aku cinta engkau wahai Mekah. Kalaulah tidak aku ni dihalau keluar oleh orang, aku takkan tinggalkan kau wahai Mekah. Bayangkan pengorbanannya, meninggalkan kampung halaman, tempat dilahir dan dibesarkan. Dan orang pula hina kita macam kita bukan orang situ. Kita bukan orang berdagang, orang merantau, kita masih Mekah. Tapi orang punya hina kepada kita luar biasa sekali. Nitik air mata Nabi. Pengorbanan, meninggalkan kampung. Sebagaimana kita dululah, meninggalkan kampung, meninggalkan orang tua, duduk di sini, duduk di Shah Alam. Tak tahu lagi meninggal esok ke bumi di mana, kita tak tahu lagi. Tapi begitulah, sedih meninggalkan kampung halaman. Jadi dekat Hazwarah itulah tempat Nabi membacakan ayat itu. Hazwarah ni sekarang dekat dengan pintu Ajiat, pintu nombor 6, Babu Ajiat. Nanti kalau siapa nak pergi umrah, sampai di Masjidil Haram, masuk belah pintu belah Sa'i, cari Babu Ajiat, pintu nombor 6. Itu namanya Hazwarah. Selepas di Hazwarah, Nabi pergi ke rumah Abu Bakar. Rumah Abu Bakar sekarang di mana lokasi dia? Rumah Abu Bakar ni dekat dengan Hotel Hilton sekarang. Hilton dulu nama Hilton, sekarang dah namanya Makkah Millennium. Sebab Hilton dah buka baru punya seberang jalan. So yang lama ni, Hilton lama ni yang ada KFC, Ben Daud, ada Chicken Tikka, ada McD, tu Hilton lama lah, Hilton. Di situlah rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan rumah Abu Bakar tu kerajaan Saudi tak boleh nak hapuskan. Sebab Sayyidina Abu Bakar wakafkan situ buat masjid. Sampai sekarang masjid tu ada. Tuan-tuan pergi Hilton tingkat 6 ke berapa saya tak ingat, atas tu ada masjid. Namanya Masjid Abu Bakar. Masih ada sampai sekarang. Tapi aircon lah, cantik lah. Biasa orang kaya-kaya malah bubuk ramai-ramai, dia semayang kat atas tu lah. Dia kata dia guest Hilton, dapatlah duduk situ. Dalam menipu, semayang dalam aircon pula tu. Itu dia buka untuk guest saja asalnya. Tapi semayang je lah pun masalahnya. Itu Masjid Abu Bakar betul. Dari situlah Nabi mulakan perjalanan. Daripada rumah Abu Bakar, Nabi pergi ke Sur. Sur ni, dari segi lokasi, dia bukanlah perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Dia ni perjalanan patah balik ke belakang. Contoh tuan-tuan, kita daripada Shah Alam kata nak ke Kuantan. Shah Alam ni Mekah, Kuantan tu Madinah. Kalau tuan-tuan on the way nak singgah mana-mana, singgahlah di Gombak ke, duduk di Ariana Gombak, Shell ada, Petronas ada, singgah di situ dulu. Tak, Nabi ni dia tak singgah di Gombak, dia singgah di Kelang dulu. Mana dia patah balik ke belakang, baru dia pergi pula ke Kuantan. Kenapa Nabi terpaksa buat begitu? Untuk menghilangkan jejak. Rupanya Nabi punya perjalanan sangat mencabar. Orang Arab ini, dia satu bangsa yang memiliki kepakaran. Dia orang ni ada satu ilmu tracker yang sangat hebat sekali. Ilmu penjejak. Dia orang ni terror, mengesan kesan tapak kaki ni dia. Sebab itu dalam hijrah Nabi upah satu orang kerjanya menghilangkan jejak. Sebab apa Nabi kena upah penghilang jejak? Sebab orang Arab sangat terror. Dia orang ni tracker yang hebat. Orang Arab ni dia boleh kenal tapak kaki pada padang pasir. Macam kita orang Melayu pun ada ilmu tracker ni, kita ada. Tapi budak-budak WeChat ni tak ada dah ilmu ni. Dia tahu Google dia tahunya. Kalau orang tua-tua nak pergi ke laut, nak pergi cari udang, kita ada kira-kira. Bukan boleh main suka-suka je minggu depan beri, jom pergi. Tak boleh, membasik je. Mancing kolam boleh ha. Nak pergi laut, nak pergi sungai, kita kena tahu membaca alam. Macam orang Melayu, dia tahu membaca angin. Angin kelambu menunggal, angin muda, angin tikus, angin luan, angin sorong, tumbuk kurung, timbak ruang, sendalu, borok, cekang kelat, paksa, angin gila, pancaroba, sakal, badai, poyoh, selembubu. Semua angin ni ada nama dia. Tapi ilmu dia tak turun lah kepada orang. Macam ni aircon tak ada nama lah, angin aircon ni lain. Kalau kat luar, orang tua-tua dulu dia keluar
Masuk balik lah, dia kata. Tak bagi keluar. Demam ni. Dia tahu ini demam ni. Hujan. Kok mana hujan dia boleh tahu? Orang tua-tua ada ilmu ni. Orang muda payah, awak Google pun tak jumpa ada ilmu ni. Macam kita nak pergi ke laut. Awak nak pergi ke laut, bertolak malam ke bertolak siang? Pergi ke laut tolak malam sebab angin daripada darat. Angin pada darat tolak kita pergi ke laut. Balik hari siang, angin pada laut. Begitu juga kalau nak duduk tepi laut, sejuk siang. Duduk tepi laut, angin tu sedap, angin pada laut. Duduk malam tak ada angin lah. Ngapa tak ada angin? Nak kiamat dah kat dunia. Kiamat apa? Engkau tak reti. Engkau pergi pantai malam buat apa? Orang pergi pantai siang baru sedap angin, baru main layang-layang semua. Malam duduk gini. Angin satu pun tak ada. Nak kiamat dah kita ni. Rupa tak reti mengenal angin. Bawa je lah kipas kamu Doraemon tu senang. Pasang angin sendiri. Orang Melayu ada ilmu angin ni. Orang Arab dia ada ilmu jazibiyah. Jazibiyah ni dia boleh bau, dia kenal tu bau apa. Ini orang Arab. Dan orang yang paling terror sekali bau jazibiyah ni adalah Abu Jahal. Dia pakai jejak trap. Sebab itu bila Nabi berhijrah, Nabi perlukan satu pakar untuk hilangkan balik pergerakan dia. Sebab itu ilmu mengesan ini dalam tentera sangat mustahak. Macam kita di Malaysia champion lah. Sebab itu kita ada Iban tracker. Kalau mendiang kanang anak langkau tu, wah itu memang tracker betul. Dia masuk hutan, dia tengok daun saja. Dia tahu ni berapa orang lalu apa semua. Itu sebenarnya terror. Betul rakan-rakan kita masyarakat orang asli. Dia orang pun kalau dalam polis, dia ni Senoi Perak. Senoi Perak dia punya camp dekat Perak. Dia masuk hutan macam kita pergi Mid Valley, pergi KLCC lah. Suka dia masuk hutan sebab dia kenal. Kalau berjalan dengan dia, dia tengok daun. Dia kata ini ada bandit lalu ni. Berapa orang cik? Ini 8 orang ni. Gemuk seorang. Ini ada kurus-kurus. Dia tengok daun je. Jalan lagi. Dia kata dia masak nasi ni. Dia orang main terror betul. Bukan main-main. Kalau askar tu yang pakai jambul tu semua hidung terror tu. Sebenarnya ilmu jazibiyah ni kita pun ada. Tapi orang kita sekarang ilmu aroma ni kita apply untuk benda-benda lain. Contoh kita pergi kenduri atau pergi rumah orang, kari daging ni, macam mana tahu? Jazibiyah. Kita terror bab tu, tapi kita tak apply untuk combat. Kita apply untuk mencekik je lah. Kita kenal kari daging, kari kambing, kita kenal. Bahkan orang yang level tinggi, ni Allah gapa. Bukan babas. Allah gapa. Kaki dapur cek, pergi Allah gapa betul. Dia ada jazibiyah begitu. Dia terror. Mungkin setengah orang jazibiyah ada perfume. Ni Christian Dior. Ini adalah brand-brand macam-macam. Dia ada kepakaran masing-masing. Tapi ilmu ni ilmu lama. Jadi ceritanya ketika Nabi nak keluar daripada rumah, kan rumah Nabi dikepung 50 orang. 50 orang pemuda siap berkuda. Maknanya lepas bunuh boleh rempit balik lah. Tak payah berlari, kena kejar. Semua dah standby. Bayangkan 50 orang pemuda keliling rumah Nabi. Nabi nak keluar, Nabi fikir, kalau aku keluar memang kena libat. Pandai dia bawa 50 orang. Kalau dia seorang bunuh aku, keturunan aku akan balas balik. Tapi kalau 50 family nak balas dendam, macam mana ramai sangat? Pandai dia orang punya strategi. Nabi tawakal, Nabi baca satu ayat. Ayat ini kita hafal. Dan ayat ni pun sering kita baca bila nak lalu roadblock JPJ, tapi tak jadi sangat. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Nabi baca, semua orang tak nampak dia. Kita baca tak jadi, kena juga. Cermin gelap kena semacam juga. Tak ada air semayang agaknya baca. Jadi Nabi lalu, pemuda-pemuda 50 orang ni tak nampak Nabi. Nabi pun jalan. Jadi bila hari dah nak siang, pemuda-pemuda dia rasa tak syok takkan lama Muhammad tak keluar-keluar. Pecah pintu, tengok ada orang baring kat katil. Dia bukanya selimut sebelum nak bunuh, dia tengok Sayyidina Ali. Jadi Ali ni beranilah. Baik tu sahabat pernah tanya Sayyidina Ali, Ali, mu tak takut mati kena tikam? Ali jawab, kalau aku mati, aku je mati. Kalau Nabi mati, Islam mati, biarlah aku mati, kata dia. Dia memang berani tu, hati kering.
Tapi Arab pun gentleman juga. Dia nak bunuh, selok dulu tengok siapa orang. Orang kita, dia bergaduh dengan orang, dia bakar je rumah, dia tak peduli budak tu ada tidur ke apa, dia tutup dengan tonggeng, dia bakar je. Kawan-kawan selok lah selimut dulu, tanya berapa orang. Lepas tu bakar lah. Ini tak Assalamualaikum langsung. Arab, Ali, abang mau tidur sini. Mana Muhammad? Aku tak tahu, aku tidur daripada semalam, kata Sayyidina Ali. Yang saya nak ceritanya, bila Nabi keluar, macam mana Nabi boleh dikesan kedudukan dia pula lepas pada itu? Kan Nabi dah keluar. Kan dia berjaya dipintas oleh Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Timbul persoalan. Nabi dah planning baik punya, tiba kena potong tengah jalan. Why? What is the because? The because is pemuda-pemuda 50 orang ni pergi panggil dia punya Iban tracker dia. Dia punya padang pasir tracker, tak lain tak bukan Abu Jahal. Abu Jahal, bayangkan tuan-tuan, sekeliling rumah Nabi, tapak kaki manusia ada 100. Mana 50 orang? Tapak kaki kuda ada 200. Mana dekat crime scene saja ada 300 tapak kaki. Tapi Abu Jahal, dia boleh tahu mana tapak kaki Nabi kita. Punya terror. Dia cium bau. Ni Muhammad ni. Ni kaki dia. Tu. Dia boleh track balik. Kau ikut jalan sini. Anak buah tanya, tuan nak mengalir ke mana tuan? Abu Jahal pandang ke atas, nampak waktu pagi ada bintang Syi'ra. Dia kata, kau ikut bintang Syi'ra, terus menghala ke arah utara. Inilah jalan yang Muhammad ikut. Maka ketika itu dihantarkan laporan kepada orang yang jaga kawasan sepadan. Yang jaga kawasan sepadan masa itu Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dalam hadis riwayat Bukhari, Suraqah bin Malik, dia dapat saja maklumat, masa tu dia terus kejar. Dia potong Nabi semasa dekat kawasan Bani Mudlaj, kantoi. Dia nampak Nabi daripada jauh. Baik itu orang fikir, macam mana sistem komunikasi zaman itu Abu Jahal boleh hantar berita pada Suraqah bin Malik. Zaman tak ada WhatsApp group, tak ada Telegram, tak ada Facebook Messenger, macam mana boleh hantar berita? Jangan gaji lah benda tu. Arab dia banyak misteri-misteri yang belum terungkap lagi. Mungkin pakai mempati ke apa, tak tahu lah. Tapi puak-puak ni misteri kita nak, macam mana dia boleh sampaikan berita. Suraqah bin Malik tu, dia nampak Nabi, dia kejar. Gedok, kuda dia jatuh. Dia penunggang yang hebat. Dia kata jarang kawan jatuh kuda ni. Naik balik, kejar lagi, kuda dia tersembam lagi. Dia pun heran. Dalam hadis Bukhari disebut, wa waqa'a fi nafsi hina laqitu ma laqitu min al-habsi anhum an sayazharu amru Rasulillah. Kata dia, aku masa jatuh kuda tu, aku terfikir dah, aku rasa Muhammad ni bukan orang sembarang ni. Muhammad ni mesti ada pakaian juga ni, bukan main-main punya orang ni. Tapi sebab aku gangster, aku tetap nak pergi juga lah. Kalau ikut aku patah balik lah. Tapi aku abang kawasan, aku kena tunjukkan kuasa aku. Pergi juga, jatuh lagi. Dia ni ada baju juga aku rasa lah. Dia kejar lagi. Main-main, ini bukan sebarang ni. Bila dah sampai dekat Nabi, Nabi pun tanya, wahai Suraqah, apa kau nak? Suraqah kata, Muhammad, aku diperintahkan bawa balik engkau. Kau diperintahkan bawa balik, apa imbalan kau akan dapat? Aku akan diberikan 100 ekor unta. Nabi ni politician. Dia seorang Nabi, seorang pemimpin, dia ahli politik. Dan kepakaran ahli politik adalah terror berunding. Orang politik kalau tak pandai berunding, berhenti jadi ahli politik. Jadi ahli gusti. Nak tumbuk saya malah jadi ahli gusti senang. Main rugby ke sesuai. Ahli politik mulut mesti manis, pandai berunding. Itu kelebihan politik mana yang kita tak pandai berunding. Dia pandai nego. Nabi nego. Abu Jahal, mu berapa dia bagi upah? 100 ekor unta. Begini, aku up lagi kau punya upah, nak tak? Tapi kau lepaskan aku. Muhammad, mu boleh bagi apa? Aku bagi kau mahkota Raja Parsi. Kan nak atau tidak? Suraqah fikir, mahkota Parsi mahal. Tiba dia fikir, Muhammad, agak-agak engkau nak bagi aku mahkota Parsi, engkau apa pun tak ada sekarang ni. Kau tahu Parsi itu siapa? Agak-agak lah, janganlah up melampau-lampau sangat. Bagi janji hak munasabah, sudahlah.
105 ekor unta ke? Ini mahkota Parsi tak munasabah. Dia mahkota Parsi ni macam kita berjanji dengan orang, awak kalau tolong saya bagi awak mahkota Sultan Johor. Awak nak? Tak munasabah. Jadi kerajaan Parsi ni bukan kerajaan kecil, kerajaan besar. Tapi Nabi ni satu modal dia. Surakah, mu kena aku pada kecil, aku pernah menipu tak? Itu dia kalah. Ya tak ya juga, engkau tak pernah menipu. Habis kalau aku kata aku beri lah. Surakah kata, Muhammad ni berjanji saja tak jadi, buat surat sikit boleh tak? Kena hitam putih. Dia ni Surakah pun tera, denggo juga. Tak boleh janji mulut je. Esok aku minta balik kau khabar kau lupalah apa itu lah, tak mampu lah ni. Tak boleh lah, buat surat sikit. Boleh lah buat surat. Surakah ni kertas, pen semua memang dah siap lah, bawa keluar. Dia pun tulis, hari ni Muhammad janji dengan aku nak bagi aku mahkota Parsi. Muhammad sign sikit. Aku tak pandai menulis, tak sekolah, kau je lah sign. Dia pun sign. Buatlah tanda sikit. Cincin Nabi ada, Nabi tumbuk, adalah kesan Muhammad Rasulullah. Dia simpan surat. Saya ringkaskan cerita. Surakah bin Malik ini akhirnya dia masuk Islam. Jadi Surakah bin Malik bin Ju'shum radhiyallahu anhu, dia sahabat Nabi yang setia. Di umur dia panjang, sampailah peperangan dengan Parsi. Dia kerajaan Parsi ni kerajaan kuat. Dia kalau istilah kita, kalau kerajaan Parsi ni kerajaan Sasan. Kalau Rom ni kerajaan Byzantine. Byzantium atau Byzantine itu Rom. Kalau Parsi, Sasanid. Kerajaan Sasanid ni, orang Islam perang dengan Sasanid tahun 633 sampai 642. Terutama di zaman Umar Al-Khattab. Orang Islam perang dengan Sasanid selama 9 tahun dalam 8 peperangan. Dan peperangan dengan bangsa Parsi lah peperangan yang paling mengerikan sekali. Peperangan dengan Rom biasa saja. Sebab dengan Parsi ni, orang Islam masa tu dah terror perang. Zaman Nabi kita masih lagi amatur apa semua. Zaman Parsi dah champion. Ada satu perang nama perang Zatul Salasil, perang berantai. Tentera Parsi punyalah takut dengan tentera Islam, sampaikan panglima isytihar perang semua tak nak pergi. Kerajaan Islam masa tu memang brutal-brutal tu, komando dia kau jadi conteng muka, mengerikan. Jadi panglima Hormuz ketika itu arahkan tenteranya ikat kaki dengan rantai besi, tak bagi lari berhadapan dengan orang Islam. Lawan. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dia panglima. Dia kalau masuk kampung orang, masuk Parsi, dia punya pantun perang dia senang je. Oi, aku bagi kau 3 pilihan. Islam, bayar jizyah, perang. Mana kau nak? Masuk Islam, bayar cukai, atau kita perang? Kalau tak ada jawapan, aku datang esok kita perang. Mana orang tak berani, orang takut dengan orang macam ni? Dia beri 3 perkataan gitu ya. Bayangkan 25,000 tentera Parsi lawan 18,000 tentera Islam. Dan zaman itulah Umar Al-Khattab menubuhkan pasukan elit tentera Islam diketuai oleh Qa'qa' ibnu Amru radhiyallahu anhu. Battle of Chains lah, atau peperangan berantai ni lah permulaan sistem komando dalam Islam. Jadi ringkas cerita, kerajaan Parsi jatuh. Bila kerajaan Parsi jatuh, dia punya harta rampasan Umar kumpulkan, berikan kepada tentera-tentera hasil rampasan. Dia ada portion-portion dia lah. Baitul Mal dah ada portion dia, ni untuk pasukan-pasukan tentera. Tentera elit, komando kita bagi dulu. Dia dapat yang mahal-mahal. Mungkin kalau PSTD Wataniah mungkin dapat lampu pagar istana, benda gitu luar-luar tu dia bagi dia lah. Simpanan-simpanan dia meluar. Tapi komando-komando muka conteng ni, dia yang dalam balerong tu dia orang punya. Tiba dah bagi, ada mahkota Parsi. Bila mahkota ni, Umar berkata, ni nak bagi siapa ni? Nak bagi siapa ni? Tiba-tiba Surakah bin Malik datang. Tuan Umar, itu mahkota ana punya. Dia klaim. Orang semua berbulu. Surakah, engkau adalah tak pergi perang. Time nak bagi mahkota menonong datang minta. Time bagi mentor pagar istana kau tak nak. Engkau nak mahal saja. Tak boleh. Tu kita nak bagi dengan orang lain. Surakah kata, itu aku punya lah. Nabi janji nak bagi aku. Orang marah dia, kau sikit-sikit jual nama Nabi. Orang dah tak ada, kau jual nama dia buat apa? Tak boleh nak tanya ya ke tidak? Memang Nabi janji bagi aku. Umar kata, Surakah, kalau main isytihar, main klaim gitu kan, main orang boleh klaim.
ada bukti. Dia keluar surat yang desain tengah padang pasir dulu. Dia keluar surat. Dia kata Umar, ni surat. Umar tengok surat. Sahabat bila tengok surat semua menangis. Menangis. Nitik air mata. Kata hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wawasannya begitu jauh sekali. Dia atas kuda baru nak hijrah daripada Mekah ke Madinah. Belum tubuh kerajaan. Wawasannya dah nampak dah kejatuhan kerajaan Parsi. Menangis semua orang. Baik itu Suraqah bin Malik ini orang yang sangat beruntung, pernah kejar Nabi dan dia akhirnya dapat hadiah daripada Nabi. Tapi orang Melayu salah guna nama dia. Suraqah bin Malik inilah kita ambil perkataan nama dia Suraqah untuk guna perkataan nafsu serakah. Itu saya bantah. Bila kita cek kenapa nama Serakah? Serakah ni nak ambil nama Suraqah bin Malik. Sebab katanya Suraqah ni dia serakah. Kan dia jatuh kuda dia tetap bangun, jatuh dia Parsi dia tetap klaim macam-macam. Saya kira tak apa sesuai sebab macam negatif sikit nafsu serakah. Tapi kalau Suraqah bin Malik ni sahabat Nabi yang mulia, kita muliakanlah sesuai dengan kedudukan dia radhiyallahu anhu ajma'in. Itulah dia tuan-tuan. Panjang lagi cerita hijrah, itu baru cerita Nabi kena tahan dengan Suraqah. Adapun Nabi seterusnya jalan sampai kemudian itu panjang pula cerita. Nanti akan disambung oleh asatizah penceramah-penceramah yang lain pula. Yang penting hijrah ini sangat memerlukan kepada pengorbanan. Nabi berjalan daripada Mekah pergi ke Madinah bukannya macam jalan-jalan cari makan, singgah-singgah boleh minum air di mana-mana. Penuh dengan penentangan-penentangan, cabaran-cabaran sepanjang perjalanan. Sebab itu Nabi ambil masa 25 hari untuk hijrah. Bukanlah jaraknya jauh, tapi strategi, taktikal. Nabi terpaksa ubah pergerakannya kerana sentiasa ada yang mata-mata yang mengikut perjalanan baginda. Sekadar itu sembang-sembang malam ini. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita tutup pertemuan ini dengan sedikit doa. Moga-moga Allah berkati pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka ta'lam wa la na'lam wa anta 'alamul ghuyub. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan selawat itu Engkau keluarkanlah kami dari kegelapan dan kebimbangan. Engkau muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Engkau perjelaskanlah bagi kami apa-apa yang sukar kami fahami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui dan kami tidak mengetahui. Engkaulah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardu binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu sebagaimana Engkau terangi bumi dengan mataharimu selama-lamanya. Wahai Allah yang maha mengasihani, Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana Kau buka pintu hati orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepada kami kefahaman nabi-nabi dan berikanlah kami ilham sebagaimana ilham para malaikat yang hampir dengan-Mu. Dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang pemurah lagi maha penyayang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.